or you can see from the internet there. Sebenarnya cerita Mak Yong dia ambil dari pinjaman dari Menora, Wan Kulit atau bangsawan. Okay? Dia sebagai satu, dia pinjam cerita-cerita dia. Okay. Persembahan dia hasil dari gabungan tari, muzik, nyanyian dan teks yang kita nampak. And then tema dia kebanyakan dia mitos percintaan anak-anak raja dengan dewan-dewan yang kita boleh dengar lah, yang kita tahu, ataupun menggambarkan kehidupan di istana. And then poin yang ketiga, dia banyak macam berkaitan cerita dengan dewa, manusia dengan manusia, penciptaan dia. And then dia juga dikenali sebagai cerita-cerita yang romantik atau saga. Okay, saga tu romantik lah. In other words, Potong tagawan. Kan? Ada dewa dengan manusia, penciptaan antara mereka. Menurut Moving Stefan, dia cakap cerita Mak Yong tu, dia yang pertama ialah dewa muda. Yang semua cerita dia yang pertama ialah dewa muda. And then dia pecah kepada 7. Yang 7 cerita tu dia pecah lagi kepada 12. Jadi yang banyak lagi lah. Ini ialah dia cakap cerita Mak Yong ada boleh dibahagi kepada 5 kumpulan. The first one is anak raja kumpulan yang boleh tengok lah. Yang cerita yang tentang orang, the first one. The second one is kedua ialah dewa-dewa. Dia ada 7 dewa. Cerita tentang 7 dewa. Yang ketiga ialah Raja Muda Laleng. Keempat ialah Raja Muda Tetek. Dengan kelima ialah cerita Raja Takkan Hati. Okay. Sebab batch kita tak tahu, batch macam maybe mereka tahu. Sebab mereka masuk SEM 1 ada mesti ada persembahan Mak Yong yang tentang Raja Takkan Hati. Okay. Mak Yong ialah sebuah hasil sastra rakyat, cerita-cerita Mak Yong diperturunkan secara lisan. Dia ada lisan. Contohnya cerita dia. Kan kita nak nyanyi, lepas nak berlakon lagi. Jadi dia ada secara lisan. And then cerita-cerita dia kena sampai 3 hari sampai 5 hari. Dia tak macam 2 jam cerita tu habis. Dia kena ikut sebab cerita dia panjang. Okay. Ni yang gerakan cerita dia. Okay. Bertabuk itu yang maksudnya macam kat Bangkok kan? Bertabuk. Bertabuk. And then kalau ada rebat jadi yang kita orang menari. Ni adalah flow cerita dia. Bukan cerita yang maksud saya cerita dia macam mana jalan satu cerita. Urutan kronologi. Lepas tu urutan dia. Lepas tu sampai ke akhir dia ada 7 panggung. Dia mesti ada 7 panggung. Ni adalah urutan dia dalam satu cerita. And then aku boleh cakap dengan Raja Takkan Hati. Ni adalah watak-watak dia. Anak emas, anak putra-putra. And then ada Puteri Bondan. Puteri Bondan dan Jing. Dia satu watak. Jing tu jahat, watak yang jahat. Ada dewa berdaru, nenek Pak Ikan Deru. Okay. Dia cerita ni dia cakap Raja Takkan Hati tu dia ada janji dengan Puteri Bondan. Cakap saya nak kahwin dengan kamu. Lepas tu kahwin dengan dia nak keluar dari istana. Dia macam trust lah kalau hari-hari duduk kat istana. Jadi dia pergi ke istana luar. Dia kenal lah dengan Puteri Cempaka Emas. And then dia berkahwin dengan dia. Ada 2 anak. Lepas tu Puteri Bondan tu dia kat istana. Dia dengar kabar angin cakap, oh Raja itu keluar. Lepas tu ada dia kahwin dengan Puteri Cempaka Emas. Lepas tu dia marah. Dia sangat-sangat marah. And then dia pergi cari puteri tu. Puteri Cempaka Emas tu bertarung dia dan tukar dia jadi seekor monyet. Musang kan? Aduh, tapi maksud dia ialah musang yang banyak bulu.
nak jadikan puteri itu jadi bodoh lah. Lepas tu sampai raja tu tak kenal dia. Lepas tu yang puteri Bondan tu pula dia jahat, dia tukar rupa dia, tukar ke menjadi puteri jebakan emas. Lepas tu dekat dengan raja tu. Nak raja ajar dia adalah isteri kesayangan dia tu. Dia tak dekat. Tapi anak-anak puteri jebakan tu dia perasan kerana bonda dia macam tak sama macam dulu-dulu yang sayang dia. Perangai dia tak sama lah. Jadi dia pergi hutan nak cari mak dia. Nak cari mak dia. Okay. Dalam tu cara dia nak cari mak dia. Dia sebelum tu dia ada cakap dengan ayahanda dia, cakap itu bukan mak dia. Mak saya bukan perangai macam tu. Tapi raja itu dia sangat marah. Dia kata mak kamu pun tak kenal. Dia tak suka marah lah. Lepas tu dia pukul putra dia dan halau dia dari istana. And then putra tu dia pergi ke hutan untuk mencarikan mak dia. And then dia dulu dengan nenek pak ikan jeru tu, dua watak tu yang menolong dua putra dia. Nenek makan tu. Apa nenek makan jeru? Yes, nanti saya akan cakap. Jangan tawa lah. Nanti saya cakap. Okay, nanti saya akan cerita. Dengan dua bantuan watak itu, dia dapat cari mak dia. Lepas tu, ikan jerung tu, dia menolong dua putra itu hantar mereka balik ke istana. Lepas tu, untuk menewaskan puteri Bondan itu. Ini cerita yang habis. Okay. Finally, puteri Bondan dibunuh oleh raja. Okay. Estetika watak yang kita sudah tahu dah, perempuan. Sikit. Okay. Dalam cerita ini, dia ada estetika yang tinggi bagi raja-raja. Dia tak pakai cerita yang macam orang kampung ke, siapa Ali dengan Fatimah ke, dia tak ada. Dia mesti guna watak yang macam raja. Yang tinggi, yang tinggi. Dia dalam persembahan rakyat ini. Bila kampung dia pun berubah, sebenarnya 8 sampai 10, and then change to 20 sampai 25 dalam satu persembahan Pak Yong. Okay, watak Pak Yong bukan seorang saja. Dia ada dua, Pak Yong tua dengan Pak Yong muda. Pak Yong tua, dia adalah raja dan perintah menjadi tulang belakang cerita Pak Yong. Kat belakang-belakang lah. And then, Pak Yong muda is the watak hero dalam cerita ini. Dalam cerita yang tadi saya cakap dulu, Pak Yong muda merasi kakak. Dan dia macam ada power ajaib. Dia boleh panggil angin ke, macam magic lah, dia ada power lah dia. Dan Pak Yong pun ada dua. Biasa ialah peranan utama wanita dalam persembahan Pak Yong. Dalam cerita itu, Pak Yong dia ialah puteri kepada Pak Saka.